Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ibadallah, sahabat-sahabat semua, jemaah muslimin yang diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Saya mulakan dengan pesanan kepada diri saya dan semua, jom kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, kerana yang menang berjaya di sisi Allah dunia dan akhirat hanyalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dan sama-sama kita mengingati dahulu sebelum sekali lagi dipesan oleh khatib, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan sesekali ada di kalangan kamu yang mati kecuali setelah betul-betul berislam. Alhamdulillah, pada tengah hari ini tajuk yang akan saya sampaikan serba sedikit ialah berkaitan dengan bersedekahlah, jangan tunggu kaya. Bersedekahlah, jangan tunggu kaya. Matlamat ataupun apa yang ingin disampaikan dari tajuk ini cukup jelas, ya, supaya kita bersegera untuk bersedekah, dan di mana nak bersedekah ini tidak menjadi syarat untuk kita menjadi kaya terlebih dahulu. Dan apa yang akan saya sampaikan sebelum kita masuk berkaitan dengan sedekah, khususnya sedekah Ramadan ataupun sedekah secara umum, sumbangan, kerana kadang-kadang cerita-cerita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga cerita yang diriwayatkan disampaikan kepada kita oleh para ulama muktabar zaman bersaman, tak kiralah pada kurun yang keberapa sekalipun. Begitu juga ada cerita kadang-kadang yang berlaku sekarang ataupun tidak jauh beberapa tahun sebelum zaman ataupun zaman hari kita hari ini. Ada banyak cerita-cerita yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dedahkan, bagaimana Allah beri pahala kepada orang yang bersedekah lillahi ta'ala, orang yang mudah untuk bersedekah. Sebagai satu contoh dahulu, saya ambil dari buku yang ditulis oleh Muhammad bin Hamid Abdul Wahhab, Sittuna Qissatan Rawahan Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabatul kiram. Buku ni saya beli tahun 2006, tak silap saya, ketika saya pergi haji tahun 2005-2006, akhir 2005 masuk 2006. Dalam buku ni ada satu cerita pendek yang disebut oleh ataupun diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan lam ya'mal khairan qat
Diriwayatkan di Nabi cerita ada seorang lelaki ataupun seseorang, tak kira lelaki perempuan, dia tidak buat apa-apa amalan kebajikan sedikit pun. Tak buat apa amalan kebajikan. Wa kana yudayyinun nas, tetapi dia ni bersedia untuk memberi hutang kepada orang yang datang mengadu susah ataupun datang nak berhutang. Pelik ya? Pelik. Pasal semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qul kullun min indillah, katakanlah segala perkara, segala urusan di sisi Allah. Berkaitan dengan umur kita, amalan kita, harta benda kita. Dalam konteks yang khusus kita bercakap ni, siapa yang Allah nak jadikan dia kaya, siapa yang Allah nak miskinkan dia. Madin fina hukmuka, adlun fina qada'uka, kata Nabi SAW. Itu pun hadis Nabi, doa Nabi sebut. Nabi kata keputusan Tuhan itu hukmun itu nak menunjukkan keputusan yang bijaksana, mesti berlaku dan adil. Adlun fi na qada'uk, qada' dan qadar Tuhan semuanya adil berlaku. Dan qada' dan qadar Tuhan ini Allah sudah perintahkan Al-Qalam menulisnya 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Apa yang dimaksudkan 50,000 tahun itu kerana tahun hanya akan berlaku dengan perubahan siang dan malam. Bila belum ada langit dan bumi, apakah yang dimaksudkan oleh Allah 50,000 tahun itu? Wallahu a'lam. Adakah dalam konteks masa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun Allah buat perbandingan supaya kita faham bila dah kita ada di atas muka bumi ini, kita ni baru ada. Dunia ni kita tak tahu bila ada. Kalau kita tengok kepada pakar-pakar dalam yang mengkaji pelbagai makhluk, katanya ini 200 juta tahun, ini semenjak berapa ratus juta tahun, dinosaur dan sebagainya. Itu pun semuanya masih lagi alam yang masih baru, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan haiwan-haiwan ini kecuali sebelum itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dulu prasarana dia. Dan prasarana yang mudahnya untuk tinggal di bumi, iaitulah kena ada bumi, dan untuk hidup kena ada air dan matahari contohnya. Kita tinggalkan cerita tu. Jadi bila berkait dengan qada' dan qadar dan hukum Tuhan, maka kita diam, kerana semuanya bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, Nabi kata seorang ini dia tak pernah buat baik masa hidup dia. Cerita masa hidup, masa kita sekarang ni lah ya. Wa kana yudayyinun nas, tapi antara perangai baik dia bersedia untuk memberi hutang kepada sesiapa yang datang. Sekali lagi saya ulang, kalau ikut orang tak buat baik ini, tak layak untuk jadi kaya. Pasal nak bagi hutang ni kena jadi kaya. Kalau tak kaya tak boleh hutang. Kaya dalam konteks lah, dalam konteks ada orang kaya dalam konteks ini, konteks ini. Jadi tak semestinya mesti kaya raya jutawan, bilion wan kita sebut, bukan begitu. Yang penting dia bersedia memberi orang berhutang, fayaqulu li rasulihi, dan dia ada pekerja dia. Maknanya dia orang kaya betul lah ni.
dia ada pekerja dia, utusan dia. Bila sebut hadis ini, tiba-tiba dia mari teringat cerita Piramli pergi kutip hutang tu. Pergi kutip hutang, akhir sekali nampak anak gadis yang comel, tak apa, semua habis hutang. Lupa saya nama cerita apa dia. Yang penting dia akan pesan kepada pekerja dia, utusan dia tu, khuz ma tayassar watruk ma asur. Ambil yang apa yang mudah. Maknanya bila kutip balik hutang, hak mana mudah ambil. Kalau orang tu sedia untuk bayar, mampu bayar, ambil. Watruk ma asur. Tinggalkan, biarkan benda hak susah. Kalau orang berhutang tu susah. Watajawaz, jangan sesekali berkira-kira. Dia pesan 3 benda dia sebut. Ambil, pasal itu hak dia. Kemudian biarkan jika orang tu susah. Dan jangan berkira, jangan banyak bertanya. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Kalau orang tu kata saya tak boleh nak bayar, kena tunggu dulu, tak apa. Jawabnya tak apa je. Watajawaz, bahkan biarkan. Watajawaz ni asal dia melampau. Kalau kita ada satu contohnya, kita sekarang ni ada soft, kita sembahyang atas soft, tiba-tiba dia pergi sembahyang depan ni, depan imam, itu melampau. Watajawaz maknanya yang kita boleh faham, tak payah ambil lah kalau dia susah. Kita boleh faham juga masyarakat mereka pada waktu itu adalah masyarakat yang jujur. Pasal kalau berhutang boleh bayar, bayar. Kalau tak boleh bayar, dia akan terus terang tak boleh bayar. Walaupun bukan semualah. La'allallaha an yatajawaza 'anna. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan tidak berkira dengan kita. Tidak supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlalu berkira-kira dengan kita. Man husiba uzziba, dalam satu hadis lain, dalam konteks yang lebih besar, sesiapa yang dihitung amalannya, orang ini akan diazab. Sebab itu hidup kita nak supaya kehidupan kita ini supaya mati kita nanti kita sini. Tadi saya terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah untuk semua. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berkira dengan kita, dia kata. Falamma halaka, bila mati dia, orang itu mati, sah hidup kita semua kena mati. Qala Allahu hal amilta khairan. Nabi menceritakan benda yang berlaku di alam barzakh, di alam mahsyar, tempat yang mesti kita bangun untuk yang disebut sebagai hisab. Tapi macam saya sebut tadi, kita nak masuk syurga tanpa hisab, bi ghairi hisab. Lalu bila berada di padang mahsyar, Allah bertanya pada dia, amilta khairan qad? Masa hidup dulu kamu pernah buat baik tak? Masa hidup dulu kamu pernah buat baik tak? Allah tanya kepada orang tersebut. Qala la, dia jawab tidak. Dia jawab tidak. Illa annahu kana li ghulam, kecuali aku ada seorang pekerja. Wa kuntu udayinun nas, dan aku ini memberi hutang kepada orang, siapa yang datang. Fa idza ba'astuhu yataqada, bila aku hantar dia supaya menguruskan hutang ini, qultu lahu khuz ma tayassar, aku pesan pada dia, ambil balik hutang bayaran dari orang yang mudah untuk bayar, watruk ma asura, dan tinggalkan apa yang susah, orang yang tak mampu bayar, watajawaz, kira burn lah kalau bahasa mudah kita sebut, biar je begitu, jangan ambil kira langsung.
la'allallaha an yatajawaza anna, moga Allah juga tidak kira. Qala Allah qad tajawaztu anka, hari ini ketika di padang mahsyar aku juga tidak mahu berkira dengan kamu. Inilah kehebatan berkaitan dengan orang yang memberi hutang. Maaf ya, orang yang memberi hutang secara khusus dan akhirnya hutang itu menjadi sedekah. Jangan tengok pada hutang je, pasal bila dia kata lepas ini jangan ambil balik, hak yang ditinggalkan itu dia menjadi sedekah. Maka itulah kehebatan. Pertama, kita bercakap dalam konteks hutang. Yang kedua, bukan dalam konteks berhutang, konteks memberi hutang. Jangan pula salah faham, ustaz beritahu bagus berhutang ni, itu silap tu. Yang kedua, iaitulah kehebatan bagi orang yang memberi sedekah. Yang ini orang kata nak tak nak, benda dah burn, benda dah habis, nak buat macam mana? Bagaimana dengan orang yang memberi sedekah dari awal? Ini dia memberi pasal orang janji nak bayar balik, tapi dia tak kira. Cuba bayangkan dari awal, itulah definisi sedekah. Kita memberi lillahi ta'ala dan kita tidak mengharapkan kecuali redha Allah SWT. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sikit kadang-kadang kuliah yang ringkas seperti ini ada baik kita cerita. Pasal cerita ini pengalaman manusia, pengalaman umat, dan pengalaman ini akan kadang-kadang lebih menusuk, memberi kesan kepada hati sanubari kita. Saya teringat satu kisah yang diceritakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Hassan, salah seorang ulama Mesir, masih hidup dia. Syekh Muhammad Hassan kata satu ketika di Mesir ini berlaku. Ini contoh, berlaku di mana-mana pun di Mesir. Sebagai contoh, disebut ada seorang profesor di universiti. Dia menghadapi masalah berkaitan dengan jantung, apa benda dipanggil injak jantung. Kalau pembedahan dipanggil apa ni, bypass. Bypass begitulah. Jadi dengan teknologi yang ada di Mesir pada waktu itu tak mampu, dia sudah tempah satu slot, dia pergi untuk pembedahan di US. Ini Syekh cerita ni, bukan saya cerita, saya tolong sampaikan balik. Kalau nak dengar sendiri pun boleh buka YouTube yang di bahagian pengajian Fadilatul Syekh Muhammad Hassan. Dia ada pengajian dia sejam lebih sikit biasa, secara musalsal pengajian dia. Yang penting, satu hari bila dia pergi ke US, dah tentukan semua sekali waktu tempoh dia jadi doktor pakar di sana bagi tahu dia pembedahan ni risikonya lebih banyak kepada kematian dari hidup pada waktu itulah. Pada waktu itu, jadi baik kalau ada apa-apa urusan selesaikan dahulu. Dia pun balik ke Mesir. Dia balik ke Mesir sambil duduk berfikir. Satu hari dia keluar, pergi ke kedai gunting rambut. Sampai begitu detail dia cerita. Pergi sambil kita bayangkan, gunting rambut ini bukan yang baru berlaku ni, mungkin dalam 30-40 tahun dululah ni cerita ni. Jadi dia kata semasa duduk menunggu gunting rambut, kita boleh bayangkan suasana. Pasal Mesir ni bukannya maju sangat. Di depan dia ada kedai menjual daging, dan dekat kedai itu ada seorang perempuan tua yang menunggu bila percikan daging tu, bila orang tu potong daging, datang nak beli, percik tulang ke apa, hak jatuh tu dia ambil.
Dia akan ambil, bubur dalam plastik. Dia duduk tengok orang tua tu duduk kutip daging. Dia sambil duduk tunggu depan kedai gunting rambut. Allah gerakkan hati dia. Benda-benda ni kita perlukan kepada Allah. Sebab itu Nabi pesan pada kita dalam sembahyang, antara doa yang jangan kita tinggal iaitulah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita kena minta dari Allah supaya Allah bantu kita untuk kita ingat Allah. Kita tak akan mampu ingat Allah ataupun sampai bertaubat. Summa taballahu alaihim liyatubu, dalam ayat yang lain contoh Allah sebut. Bila Allah nak memberi ilham kepada kita, Allah nak kita bertaubat, Allah akan ilhamkan kepada kita untuk bertaubat. Kalau Allah tak bagi, dia tak akan dapat. Seperti tak dapatnya Abu Talib iman, seperti tidak dapatnya Fir'aun iman kerana tidak ada ilham. Dan tidak dapatnya, kita tahulah dalam yang berlaku kepada Qarun contohnya, orang kaya. Saya sebut juga Qarun pasal dalam konteks orang kaya yang kedekut, yang tidak mahu bersedekah. Dalam surah Yasin, wa idza qila lahum anfiqu, bila dikatakan kepada orang masyarakat mereka supaya beri nafkah, menderma, kan, dia orang pun tak setuju. Dia kata orang miskin itu, dia bagi alasan orang miskin itu dah dia miskin, dia malas, macam-macam lah alasan dia. Yang penting kita balik pada cerita kita. Bila profesor ni dia tengok orang tua tu duduk kutip daging yang jatuh atas lantai, dia pun bangun pergi berjalan dengan keadaan mengah. Anak dia cerita dalam keadaan mengah. Dia pun nak tinggal ayah sendiri seorang, tak berani kan. Pergi, dia pun tanya, dia panggil, wahai ibu. Barangkali dia pun tak tua sangat, waktu lagi tua dari dia. Dia kata, wahai ibu, kamu kutip apa? Perempuan tu pun menangis. Dia kata saya tak ingat berapa lama dah saya dan ahli keluarga saya tak makan daging. Jadi tak dapat daging pun dapat air, daging pun rasa pun tak apa dah. Jadi dia mari kutip untuk buat sup, syurbat. Bila dia dengar begitu, dia pun kata pada penjual daging tu, kamu kira untuk wanita ini setiap yang ini saya terlupa, setiap hari ke setiap minggu? Tak silap saya setiap hari. Kamu kira untuk dia harga daging untuk tempoh setahun. Untuk tempoh setahun. Saya bayar sekarang. Saya bayar dia sekarang. Bila dia datang, kamu bagi. Ataupun bila-bila pun. Dia pun kira-kira tuan bayar banyak ni, dia pun bagi. Perempuan tu sukanya, suka sangat. Dia pun balik. Semasa dalam perjalanan balik itu, anak dia perasan ayah dia berjalan laju. Berjalan tu laju. Tapi tak ada orang bercakap pasal benda ni. Iyalah, dia kata dia tengok cuma pelik tapi tak bercakap. Sehinggalah bapaknya balik semula ke US. Sebelum pembedahan, dia buat satu cek sekali lagi, check up sekali lagi. Doktor, bahasa Melayu kata tepuk kepala lah, tepuk dahi. Dia kata, awak sudah sihat, awak ada buat pembedahan di Mesir ke? Ataupun di mana-mana? Kerana apa? Kerana disebabkan sedekah dia, baru dia sedar, Allahu Akbar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan dia. Itu je. Kalau kita bercakap sebenarnya dengan saya ni, saya semalam sebelum tidur sempat juga rujuk beberapa kali berkaitan dengan beberapa cerita yang diceritakan oleh Imam Al-Jauzi dan sebagainya, dan beberapa imam yang lain berkaitan dengan keberkatan sedekah. Yang penting kita bercakap, tak kiralah kita kaya ke kita miskin ke, kita bercakap tentang
hari ini dan bagaimana kehidupan kita di dunia sementara kita masih hidup, dan lebih penting bila kita mati. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu kepada kita, antara benda yang paling utama, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Cita-cita orang mukmin, cita-cita orang kafir dia 3 kali Quran sebut. Orang kafir cita-cita dia masa dia nak mati, masa tu dia nak masuk Islam. Yang kedua, ketika dia berada di padang mahsyar, masa tu pun baru dia fikir nak masuk Islam. Yang ketiga, ketika berada dalam neraka. Semua ada dalam Quran. Secara ringkas je saya sebut, pasal waktu pun tak cukup dah. Tapi orang mukmin, masa nak mati, masa tu kita masing-masing akan teringat hak mana kurang kita. Satu hari Nabi SAW jalan, berhenti dengan sahabat, ada 2 kubur, ada kubur. Nabi pun tanya, kamu tahu tak siapa kubur? Kubur ni milik siapa? Sahabat pun yang hak tahu bagi tahu. Rasulullah bagi tahu, kamu tahu tak, mereka yang ada dalam kubur ni bercita-cita kalaulah mereka boleh tambah solat sunat 2 rakaat je lagi. Solat sunat 2 rakaat je lagi, bukan solat fardu. Kalau boleh tambah solat sunat sahaja 2 rakaat, sekali lagi. Bayangkan sedekah, solat sunat kita dengan Allah, sedekah kita dengan Allah, kita dengan manusia, 2. Saya tidak mahu kata sedekah itu lebih afdal, ini lebih afdal. Semuanya hebat, ada makanah masing-masing, ada kedudukan dia masing-masing, ada kedudukan dia masing-masing. Antara cerita, kalau yang saya nak sebutkan tadi, pernah berlaku pada satu zaman. Allahu Akbar, kat mana saya letak tadi? Tak jumpa sikit lagi saya ambil. Yang penting, ada satu cerita yang diceritakan, tak silap saya di sini oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini cerita, bila sebut Imam Al-Baihaqi ini cerita lama dan ditulis dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib tahun 964 Hijrah. Dia cerita bagaimana ada seorang yang sakit, seorang yang sakit, lalu dia ini dikenali sebagai orang yang baik. Dia tidak sebut nama dia, dia seorang yang sangat baik. Tiba-tiba satu malam ada salah seorang dari rakyat dia, ni orang besar, ni orang hebat dia, disebut sebagai di sini ada seorang yang dikenali sebagai Al-Hakim Abi Abdullah. Dia ada masalah macam kalau zaman kita sekarang kita kata macam kanser kulit dekat muka dia, dekat wajah dia ni. Dia dah cuba berubat dengan pelbagai cara, dengan apa sahaja doktor yang ada zaman tersebut, tak kira lah doktor Muslim ke bukan Muslim, dia dah cuba. Tapi disebabkan dia ni suka buat baik dengan orang. Ini cerita yang dicerita oleh Imam Al-Baihaqi. Bila dia suka buat baik dengan orang, ada salah seorang perempuan, dia acap kali menerima kebaikan dari Abu Abdullah, Al-Hakim Abi Abdullah ini. Dia orang selalu buat baik pada dia. Jadi satu malam, perempuan ini yang selalu mendapat kebaikan ini, dia bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bermimpi jumpa Rasulullah.
Kadang-kadang Rasulullah tak mimpi, kita tak mimpi direct, tapi melalui orang lain sampaikan kepada kita. Banyak peristiwa seperti itu berlaku. Dan dalam mimpi tersebut dia kata bagi tahu kepada orang tersebut yang sakit tersebut, izhab wahfar bi'ran, kamu pergi bagi tahu, suruh dia menggali sumber air. Pasal kita tahu dekat negara Arab ni sumber air dia telaga lah. Bi'ran ni telaga. Dia pun pergi cari satu tempat untuk menggali telaga bagi memudahkan masyarakat dapat air. Mudahnya begitu, supaya di sana keluar air. Bila dia buat begitu, bila perempuan tu dapat begitu, dia pun pergi jumpa dia serta-merta pergi perintahkan supaya sedekah. Sekarang ni kita faham antara ni banyak sedekah ni, sedekah bina telaga di situ, walaupun bukan di Malaysia, ada di Kemboja, ada di banyak tempat luar negara sekalipun. Akhirnya dengan sebab gali telaga tersebut, fa fa'ala ar-rajulu zalika fa syafahu Allah beri kesembuhan melalui ilham dalam mimpi yang Allah berikan kepada salah seorang orang yang baik dengan dia, supaya beritahu bagaimana dia untuk berubat. Dan inilah yang disebut oleh Rasulullah, dawu martakum bis sadaqah, kamu obatilah para pesakit kamu dengan keberkatan sedekah. Jadi muslimin, waktu saya pun dah habis. Yang penting pada bulan Ramadan kita perbanyakkan sedekah. Dan satu pesanan Rasulullah kata, Rasulullah pernah sebut dalam satu hadis, sabaqat dirhamun mi'ata alfi dirhamin, ada sedekah 1 dirham tetapi pahalanya lebih besar dari 100,000 dirham. Sahabat bertanya, kenapa? Rasulullah kata, kerana dalam poket dia ada 2 dirham, lalu dia sedekahkan 1 dirham, maknanya separuh harta dia dah bagi. Sedangkan yang 100,000 dirham itu harta masih berlambak di rumah dia. Hadis ini menunjukkan supaya orang kaya bagi sedekah cara banyak, orang miskin pun jangan takut untuk bagi sedekah, jangan tunggu nak jadi kaya dulu baru untuk bersedekah. Mudah-mudahan bermanfaatkan kepada kita cerita yang saya sebut tadi. 3, maaf yang ketiga saya tak sempat nak sebut secara detail. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.